Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Diharapkan para pelajar semua dalam keadaan sihat, sejahtera. Okey, pada hari ini kita akan belajar. Okey, seperti yang saya bagi tahu, kita akan masuk trust method yang kedua. Okey, kita dapat sebelum ni kita belajar, okey, terdapat dua method. Okey, trust terdapat dua method, iaitu method of join dan yang kedua kita menggunakan method of section. So, method of join kita sudah selesai. Hari ini saya akan tunjukkan satu contoh berkenaan method of section. So, untuk meneruskan method of section ni, kita ambil satu contoh berkenaan dengan trust. Okay. Diberi, dia kata determine the force in members BC, BC, BE, BE dan FE of the trust shown in figure above. Okay, ni satu trust. Indicate, kemudian kena tentukan sama ada members yang kita cari, iaitu BC, BE dan FE, sama ada ianya dalam keadaan tegangan ataupun mampatan, tension or compression. Baiklah. So, untuk memulakan, first sekali pelajar kena buat full free body diagram. Okay, full free body diagram. Kita lukis mula truss members ni. Kita lukis. Kemudian kita tengok pada point A, ianya adalah fix. Fix bermaksud ianya ada dua daya yang bertindak balas, iaitu kita namakan dia sebagai AY dan juga AX. Dan kita masukkan F bahagian E. E ni ada satu daya ke bawah sebanyak 1000 Newton. Dan pada D, ianya adalah roller. Roller hanya ada satu daya bertindak balas, kita namakan dia sebagai DY. Kemudian bahagian C ada satu daya bertindak horizontal, 500 Newton. Dan pada bahagian P kita tuliskan, dan kita masukkan jarak dia 4 meter. Jadi setiap ini 4 meter. Ketinggiannya adalah 3 meter. Okey, selepas selesai free body diagram, barulah kita, tujuan full free body diagram adalah untuk kita dapatkan nilai reaction force berkenaan. So, macam mana kita nak kira? Kita boleh gunakan dua. Sama ada kita guna Fx dan Fy, persamaan summation of forces in X direction dan summation of forces in Y direction equals to 0, dan juga summation of moment sama dengan kosong. Okay, untuk kes ni kita gunakan dulu summation of moment. Okay, katakan kita ambil pada moment pada titik A. Okay, kita ni jadikan sebagai pusat moment. Right, kita tulis summation of moment. Okay, kita kata moment lawan jam adalah positif pada point A, sama dengan kosong.
automatik kita akan dapat 1000 ni adalah point dia, kemudian 1000 ni ke bawah dia akan berputar ikut jam, dia akan jadi negatif 1000 darab dengan jarak. Daya darab dengan jarak, jarak daripada titik A ke E ni adalah 8. Kemudian kita dapatkan dy. Dy ni akan bertindak melawan jam. Melawan jam adalah positif. So dy darab dengan 12 jarak dia, 12 meter. Kemudian ada satu lagi 500 Newton yang berjarak 3 meter daripada point A. Okey, 500 adalah ikut jam negatif. 500 darab dengan 3 meter. Kemudian tiada lagi daya lain. AX dan AY yang bertindak pada point sendiri, dia tiada jarak, bermakna ianya kosong. Okey, kita abaikan AX dan AY itu sebab point moment pada titik A. Kemudian kita boleh selesaikan, kita dapat 12 dy sama dengan negatif bawa ke kanan, negatif ni bawa ke kanan, so kita dapat 8000. Okey, negatif bawa ke kanan jadi positif. Dan ni negatif 1500 bawa ke kanan jadi positif 1500. Dan dy sama dengan 8000 darab 9500 bersamaan dengan 9500 bahagi dengan 12. Kita dapat dy sama dengan 9500 bahagi dengan 12. Kita dapat 791.67 Newton. Okey. Itu adalah untuk dy. Okey, setelah kita dapat nilai dy, kita sambung dengan yang seterusnya. Kita buat summation of forces in x direction equals to 0. Okey. Kita tengok pada paksi X. Right, pada paksi X, daya yang terlibat adalah 500 dan AX. So kita tulis AX ke kanan positif dan 500 Newton ke kanan positif. Tiada lagi daya pada paksi X, sama dengan kosong. Kemudian kita tulis AX bersamaan negatif 500 Newton. So bermaksud daya AX adalah bertindak sebelah ke kiri arah dia. Okey. Kemudian kita buat pada paksi Y, summation of forces in Y direction equals to 0. Okey. Yang terlibat pada Y adalah AY. Dari AY ke atas positif, kemudian tolak 1000 Newton ke bawah, dan dy ke atas. Dy tadi kita dapat berapa nilai dy? 791.67 Newton, sama dengan kosong. Dan 1000 tolak dengan 791, 1000 tolak 791.67. Jawapannya AY sama dengan 208.33 Newton. Okey, dengan itu kita dapat dah nilai reaction force. Okey, dy, AX dan AY. Okey, seterusnya selepas kita dah masukkan, kita dah dapat ni reaction force. Okey, pada AX, AY dan juga dy. Kita lukis semula free body diagram.
di mana kita diperlukan BC. Okay, kita potong kat sini sebabkan dia perlukan nilai BC, PE dan FE. Kita potong kat bahagian section ni. Ni adalah kita potong section ni. Dan kita lukis semula part sebelah kiri. Okay, kita lukis semula. Right, yang bahagian terpotong kita lukis macam ni. Yang bahagian terpotong. Kemudian yang menjurus ini adalah pada point E. Okey. Pada point E, dan sini adalah point F, point A dan point B. Kita namakan bahagian sini. Okey. Right. Ini adalah F. Labelkan dia sebagai FBE. Yang ni adalah FB. Maaf saya, ini adalah FBC. Ini adalah FBE dan juga FFE. Macam biasa, kita akan buat assumption. Katakan, right? Ini adalah daya yang bertindak ke arah bawah dan juga bahagian atas. Automatik kat bahagian tengah ni, suppose apa yang terjadi kat sini akan menjadi, saya buat anggapan ialah tension. Okay, so tension kat bahagian tengah FBE keluar daripada members ni adalah tension. Okey. Kemudian keluar daripada FBC pun saya buat anggapan atas ni pun akan mengalami tension dan bawah ni akan mengalami compression. Compression akan masuk. Okey. FFE. Anak panah ni sangat penting dan kita masukkan nilai F AY tadi. AY sama dengan 208.33. Kemudian ke kiri ni adalah AX 500 Newton. Okey, kemudian barulah kita boleh buat untuk dapatkan nilai FBC, FBE dan FFE ni. Macam mana kita nak buat? Kita akan buat dia dalam bentuk moment. Okey. Sekali lagi kita buat moment lawan jam adalah positif pada point E. Okey, jumlah moment sama dengan kosong. Okey. Ingat daya yang bertindak pada part C E, pada point E semua adalah kosong sebab ianya tidak berjarak. Okey. So apabila dia bertindak kepada E, FBE tiada moment. FFE bertindak pada point E pun tiada moment. Dan AX ke arah ni pada point E pun tiada moment yang berlaku. Cuma ada FBC dan AY saja yang menghasilkan moment. Kita tengok FBC dianya adalah ikut jam, so dia jadi negatif FBC. Darab dengan 3 meter. So jarak sini 3 meter. Okey. Kemudian kita dapat AY. AY ni pun mengikut jam, so dia negatif 208.33 darab dengan jarak 8 meter sama dengan kosong. So kita akan dapat FBC 3 negatif 3 FBC sama dengan negatif ni bawa ke kanan, kita akan 208.33 darab dengan 8 sama dengan 1666.64. Okey. Kemudian FBC sama dengan negatif 1666.64 bahagi dengan 3.
kita dapat FBC negatif 555.55 Newton. Okey, FBC tadi kita kata anggapan FBC adalah tension. Okey, tetapi jawapan kita negatif. Bermaksud anggapan kita, assumption kita tak betul. Dia bukan tension, sebenarnya dia adalah compression. Right, so kita betul lah kat sini. Bukan tension lagi dah tu. Kemudian selesai satu masalah, kita terus buat masalah yang berikutnya, kita selesaikan right dengan menggunakan summation of forces in x direction. Okay, summation of forces in x direction equals to 0. Kita tahu FBC ke kanan, FBC ke kiri. Sekarang kita dah tahu ke kiri sebenarnya, bukan ke kanan. Okay, kita ubah ke kiri. FBC ke kiri. So, FBC ke kiri, negatif FBC. Kemudian, kita masukkan ke kiri, negatif 500. Kemudian, FFE, kita buat anggapan dia ke kiri juga. FFE. Dan juga FBE ke kanan. Kita, berapa nilai FBE? Sudut dia adalah okay, ke kanan FBE (3/5). Maaf, 4/5. Okay, 4/5. Okay, pada leraikan pada FBE adalah pada paksi X 4/5. Sebab ni 4 dan ni 4. Okay, kemudian sama dengan kosong. FBC kita masukkan negatif 555.55 tolak 500 tolak FFE tambah 4/5 FBE sama kosong. Dan kita dapat FBE sama dengan FFE bawa ke kanan jadi positif tambah dengan 1055.55 darab dengan 5 bahagi dengan 4. Ini adalah persamaan yang pertama. Kemudian kita buat persamaan yang kedua menggunakan paksi Y. Okay, Fy sama dengan kosong. Kita dapat AY ke atas, AY bernilai 208.33. Kemudian FBE ke bawah juga, FBE 3/5. So, kita dapat FBE bawa ke kanan jadi positif sama dengan 5 darab dengan 208.33 bahagi dengan 3. Kita dapat FBE sama dengan 0.33 darab 5 bahagi 3. 347.22 Newton. FBE tadi okay, FBE tadi kita kata FBE apa tadi? FBE kita kata ianya adalah tension dan jawapan positif. Bermakna kita punya assumption kita betul tension. Kemudian kita gantikan FBE pada nilai
Ni kita akan dapat 347.22 sama dengan 5 darab FFE tambah 1055.55 bagi 4. So kita akan dapat nilai FFE adalah FFE sama dengan 4 darab 347.22 bahagi dengan 5, kemudian tolak dengan 1055.55 dan FFE terdapat 4 darab dengan 347.22 bahagi 5 tolak dengan 105.555 negatif 777.77 Newton. Alright, negatif FFE tadi kita kata FFE ianya adalah compression. Sebenarnya dia bukan compression sebab jawapan dia negatif, assumption kita tak betul. Dia adalah tension sebenarnya. Okay. Dengan itu, sekian, tamatlah untuk penyelesaian method of section. Inilah kaedah method of section. Terima kasih, selamat mencuba.